Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara perempuan, kita masuk ke bahagian ketiga daripada kitab Bidayatul Hidayah, permulaan bagi jalan hidayah, iaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bahagian pertama itu ialah adab-adab peribadi. Adab-adab peribadi. Kita adab berwudu, adab tayamum, adab masuk bilik air, adab tidur, bangun tidur, adab kita adab kita masuk masjid. Itu adalah adab peribadi kita, yang menjadi, maknanya kita kata asas kepada hidayah Allah. Peribadi kita mesti beradab. Yang kedua kemarin bicara tentang bagaimana dalam memproses takwa kita kena meninggalkan maksiat zahir dan juga batin. Ya, maknanya setelah kita disebut tentang soal adab peribadi, kemudian bagaimana kita apakah caranya untuk kita meninggalkan maksiat zahir dan juga maksiat batin. Yang ketiga ni ialah masih dalam soal adab, ya, masih dalam soal adab, tapi bukan adab peribadi, dalam interaksi kita, ya tak? Dalam hubungan kita dengan Allah. Bagaimana adab kita dengan Allah? Bagaimana adab kita dengan Allah? Misalnya kadang-kadang kan kita baru jemur kain, hujan pula, itu sudah tidak beradab lah dengan Allah. Itu sudah tidak beradab dengan Allah. Ya, maknanya katalah kita baru nak nori, Allah kan? Ya. Jadi kalau sekadar menyebut hujan, tak apa lagi, ini hujan pula. Jadi ataupun mudah ginilah, baru servis kereta, hujan, Allah hujan pula, hujan pula. Jadi begitulah maknanya. Ini semua melibatkan soal adab dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya di situ bahawa bahagian ketiga ni bagaimana kita, adab kita dengan Allah, adab kita dengan guru, adab kita dengan murid, ya, adab kita dengan mak ayah, adab kita dengan manusia, dengan hayawan. Inilah maknanya interaksi kita dengan alam, kan? Kita nembak burung ke, rusa ke, kijang ke, landak ke, haram hukumnya kalau kita tak ada nak makan. Berapa nembak, tak ada apa saja, seronok kata. Atau bila kena tembak, teman tinggi kata. Itu haram hukumnya, ya, tidak beradab dengan makhluk Allah, tidak beradab dengan makhluk Allah. Bahkan kita jumpa juga bagaimana kita dilarang, misalnya kan, dalam air, buang air dalam air, kerana kita mengganggu saudara kamu, kata Nabi, kamu mengganggu saudara kamu daripada jin, ya, ikhwanukum minal jin, maknanya kamu mengganggu mereka. Dia sampai ke situ adab kita, ya tak? Ya, adab kita, ya tak? Atau kita kadang-kadang zaman-zaman dulu kita tak tahu, nampak dia lubang semut api. Cerita lama nama. Betul ya. Ngelin banyak ada. Ngelin betul. Jadi nampak lubang semua api, ya tak? Ya Allah, kalau dah ruih tu kan, kalau dah ruih, kata orang Perak, ruih, ya tak? Kalau dah ruih tu, ruih ni nak terjemah payah, ya tak? Ruih ni maknanya nakir yang bukan-bukan, ya tak? Nakir yang bukan-bukan tu, udah dibesoknya, ya tak? Langsung mati semua hitam tu di dalam su'ul khotimah, ya tak? Mati semua hitam dalam su'ul khotimah, ya tak? Ngapa lemah kena besok, ya tak? Jadi ini contoh bagaimana rosaknya interaksi kita
dengan selain kita, ya tak? Jadi ini pun ada adabnya. Dan tentulah yang pertama sekali ialah adab kita dengan pencipta kita, ya, adab kita dengan Khaliq, adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam persahabatan dan dalam muamalah, dalam pergaulan. Dalam bahasa Arab juga disebut sebagai muamalah, ya, dan juga persahabatan dengan, apatah lagi dengan Khaliq, kemudiannya dengan makhluk, ya. Ma min sahibin yashabu sahiban illa fayus'al an suhbatih, ya. Ma min sahibin yashabu sahiban illa fayus'al an suhbatih. Tidaklah seorang itu bersahabat akan sahabat, melainkan akan dipertanya, akan dipersoalkan tentang persahabatan itu. Kita tunaikan tidak hak persahabatan, ya, sakitnya, jemputannya, ya tak? Dia lupa, kita ingatkan. Dia salah, kita betulkan, ya tak? Dia memerlukan, kita bantu, ya. Itu hak persahabatan, itu hak dan tanggungjawab, ya, hak dan tanggungjawab. Jadi maknanya di situ tidaklah bersahabat seseorang akan sahabatnya, melainkan akan dipersoalkan persahabatan itu. Tunaikan tidak hak dan tanggungjawab, ya tak? Illa fayus'al an suhbatih, ya tak? Nah, jadi fasa pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ialah adab-adab dengan Allah Ta'ala, ya. Katanya ketahuilah. Bila sebut ketahuilah ni maknanya ialah berilmulah, mengajilah, dan fahamlah. Itu maknanya ketahuilah, ya. Maknanya biar ada pengetahuan, biar ada kefahaman, ya. Tak boleh kita berbuat sesuatu tanpa pengetahuan, ya, tanpa pengetahuan, tanpa kefahaman. Itu maknanya ketahuilah, ya. Ketahuilah maknanya i'lam. I'lam itu maknanya berilmulah, ya. Tuntutlah, carilah. Jangan hanya buat tapi tak ada ilmunya, tak ada kepahamannya, ya, tak ada kepahamannya, ya. Nah, bahawasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu, itulah sahabat, ya? Yang tidak pernah bercerai daripadamu, itulah sahabat, ya tak? Sebab itu berhati-hati, ya tak? Berhati-hati. Sama ada engkau berada di kampung maupun musafir, maknanya sama ada kita bermukim ataupun kita bermusafir, ya, on the road, di waktu tidur ataupun jaga. Sahabat yang tak pernah bercerai dengan kita, ya, sama ada di waktu tidur, yaqazah. Tidur tu naum, jaga tu yaqazah. Dalam bahasa Arab, jaga tu, sedar tu dipanggil yaqazah, ya. Dalam keadaan conscious itu dipanggil yaqazah, ya tak? Atau bahkan di waktu hidup dan matimu. Sama ada dalam keadaan kita itu, maknanya dalam keadaan kita hidup, dalam keadaan kita mati. Yang tak pernah bercerai dengan kita ialah Tuhanmu, ya. Tuhanmu tak pernah bercerai. Allah tak pernah bercerai daripada kita, bersama dengan kita. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu melalui peringkat demi peringkat dalam kehidupan ini, Allah tetap bersama kita. Setengah sahabat-sahabat makhluk ni, sahabat-sahabat manusia ni, dia hanya bersama kita masa kita maknanya musafir. Tapi masa kita mukim tidak. Masa kita senang, bila kita susah tidak. Masa kita jaga, bila kita tidur tidak. Tapi Allah tetap, ya Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, ya tak? Wa huwa ma'akum, ya, di mana juga kamu, dia tetap bersama dengan kamu, ya. Di mana juga anda, dia tetap bersama dengan kamu, ya tak? Maknanya apa? Maknanya pengetahuannya, kekuasaannya, ya, pengetahuannya, kekuasaannya tetap bersama kita. Kekuasaan Allah itu tetap bersama kita. Pengetahuan Allah itu tetap bersama kita, ya tak? Jadi walaupun tidak dalam bentuk zatnya, sebab zat Allah takkan bersama dengan zat kita, itu dia jadi apa ni, faham Trinity itu, faham Trinity, ya. Bila bersatunya zat Tuhan dengan zat manusia pula, itu faham nirvana dalam agama Buddha, ya. Zat
makhluk bergabung dengan zat Tuhan. Itu dipanggil nirvana dalam agama Buddha, ataupun Trinity dalam agama, maknanya 3 in 1 dalam agama Kristian. Tapi ini bukan bersama pada zat, tapi bersama dalam soal kekuasaan, bersama dalam soal ilmu pengetahuan. Allah tetap tahu, Allah tetap menguasai kita, ya tak? Allah tetap melindungi kita kalau kita mohon daripada Allah, ya. Jadi yang tidak bercerai daripada kita dalam keadaan kita musafir ataupun bermukim, disebut di kampung tu makna bermukim lah, ya. Sama ada kita tidur, naum wa yaqazah, dalam keadaan kita jaga, ataupun yahya wa yamut, ya, dalam keadaan kita hidup ataupun mati, dalam keadaan hayah wal maut, Allah lah, ya, Tuhan penghulu, penolong, pencipta. Dialah Tuhanmu, Rabbuk wa Sayyiduk, ya, dialah penghulumu, ya, dan dialah Maulak, ya tak? Dialah yang menjadi penolongmu, ya. Allah itulah jadi Maulaka, ya, wa Khaliquka, dan penciptamu. Apabila engkau menyebutnya, ya, apabila engkau menyebut nama Allah, bila kita berzikir, kita menyebut nama Allah, maka dia ada istilah khas dipanggil berzikir, ya tak? Ya, berzikir itu suatu istilah khas untuk menyebut nama Allah, ya, menyebut nama Allah. Dia akan bersama denganmu, ya. Fadhkurullah yadhkurkum, kan? Fadhkurullah yadhkurkum. Kamu berzikirlah, ya, kamu sebutlah Allah, nescaya Allah sebut kamu. Bila kita sebut nama Allah, kita berzikir, Allah sebut nama kita yang berzikir itu di khalayak, ya, di khalayak majlis Allah, di alam malakut, alam yang tidak kelihatan, alam malaikat, ya, alam ruhaniyah. Disebutlah nama orang yang menyebut nama Allah itu. Fadhkurullah yadhkurkum, ya tak? Maka sebutlah nama Allah, nescaya Allah akan sebut nama kamu, ya tak? Sebutlah nama Allah, Allah akan sebut nama kamu. Washkuruhu ala ni'amihi yazidkum, bersyukurlah atas nikmat-nikmatnya, nescaya ia tambah. Wala dzikrullahi akbar, dan zikrullah itulah yang lebih utama, lebih besar, ya tak? Ingat Allah itulah yang lebih utama dan lebih besar. Jadi bila kita sebut nama Allah, dia akan bersama denganmu. Dikatakan ana jalis man dzakarani, ana jalis. Jalis di situ maknanya duduk sekali lah, ya, duduk sekali lah di situ. Allah akan, kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita, ya tak? Kalau kita ingat Allah sendiri, Allah ingat kita di khalayak majlisnya yang ramai. Maksudnya ialah malaikat-malaikatnya, ya tak? Kalau kita mendekati Allah berjalan, Allah mendekati kita berlari. Maknanya apa? Allah lebih mahu, kehendak Allah lebih daripada kehendak kita untuk kita tu rapat kepada Allah. Allah lebih berkehendak begitu, supaya kita rapat kepada dia. Kalau kamu datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku datang kepadamu dalam keadaan berlari, kata Allah, kan? Dalam hadis Qudsi maksudnya, ya tak? Dalam hadis Qudsi. Jadi nak menunjukkan bahawa kita tidak bertepuk sebelah tangan dengan Allah. Allah bersama dengan orang yang menyebutnya. Ini adalah ibarat orang yang bersahabat selalu menyebut nama. Mika ni teman pun heran, ya tak? Nyebut je nama dia. Ada teman kulu carry on dengan dia, ya tak? Setengah orang perempuan kan dia cemburu, kan? Apa kalau kita nyebut nama si Anu, abang tu tak ketik nyebut pun. Ada abang sekolah kemarin dengan dia, Tumpero, katanya kan, Tumpero. Jadi yang bila mana orang tu bersahabat, dia kan selalu nyebut nama kawan tu. Apatah lagi kita dengan Allah, ya tak? Menyebabkan kita tak henti-henti. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tak adalah dalam hatiku melainkan Allah juga. Ma fi qalbi ghairullah, ya tak? Hasbi Rabbi, memada bagiku Tuhanku. Ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati ini melainkan Allah juga, ya. Ma fi qalbi ghairullah, ya tak? Jadi dikata apa di situ? Dikata di situ, dan Allah berfirman pula dalam hadis Qudsi. Tengok disebut Allah berfirman, ya. Bukan Nabi bersabda. Hadis tu kan, kalau hadis Nabawi ialah Nabi bersabda. Tapi kalau hadis Qudsi, Allah berfirman, ya, Allah berfirman. Lalu
lafaz itu, lafaz itu maknanya adalah daripada Allah, maknanya pun daripada Allah. Lalu Nabi hanya menyampaikan. Adapun hadis Nabawi, lafaznya itu Nabi olah. Kalau hadis Nabawi, lafaznya itu Nabi Allah. Selalunya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Tapi kalau hadis kursi lain. Kalau hadis kursi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Gitu. Dia punya lapihnya tu. Dia punya lapihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ana 'inda al-muksirati munkasirati qulubuhum, ana 'inda al-munkasirati qulubuhum min ajli. Di baris depan tu qulub, dia di baris depan dia panggil fa'il kepada isim fa'il. Munkasirah tu isim fa'il. Maka ada fa'il di situ, itu qulub. Apa kata Allah? Habis kenapa kata Allah tidak disebut firman? Dalam arti kata tidak dimasukkan dalam Quran. Itu kalau ada Jibril. Kalau ada Jibril, makanya di sana kalau ada Jibril, itu di antara maknanya dawabit, ataupun kita kata di antara peraturan untuk menjadikan dia sebahagian daripada Al-Quran. Adapun kalau tidak, tanpa Jibril, kalau sekiranya tanpa Jibril directly kepada Nabi, maka dia menjadi hadis qudusi. Nabi bersabda bahawa Allah ada berfirman, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku, kata Allah, di sisi mereka yang hancur hatinya kerana mengingatiku. Bila dia mengingat Allah, dia fana. Dia mengingati Allah tu, dia fana. Dia lupa dah diri dia. Dia lupa dah makhluk. Dia lupa dah dunia. Dia lupa dah makhluk, dia lupa dah dunia. Dia hanya dengan Allah Ta'ala saja. Dia hanya dengan Allah Ta'ala. Ini kita tengok bagaimana Nabi dan para sahabat yang maknanya asyiknya mereka. Nabi itu sampai boleh selesai 3 juzuk bersembahyang, tak sedar kaki dah bengkok. Kita bengkok juga kaki ni, gawat. Nabi bengkok kaki pasal 1 rakaat 3 juzuk. Dia pun tak sedar bengkok. Ngapa? Sudah sedap benar dia dengan Allah dalam bacaannya, dalam zikirnya, dalam dia mengingat Allah Ta'ala. Sudah tak sedar. Sudah tak sedar bengkok. Sayyidina ada apa, kita kata bahawa Sayyidina Ali kan luka kerana panah. Makanya orang nak cabut, sakit. Kata Sayyidina Ali, bagi peluang saya sembahyang, kata. Kalau masa saya sembahyang kan cabut lah, kata. Kalau kita tak mahu je weh. Kalau kita kata orang kan, mahu je dah. Kalau kita sebab Sayyidina Ali dia fana. Bila sembahyang dia fana. Dia fana, dia lupa yang lain lah. Dia hanya bersama Allah Ta'ala. Jadi kalau cabut panah tu, anak panah tu cabut, dia pun tak rasa sakit ni. Kalau kita agih banyak no masjid ni pun. Ya Allah, mana tengok sembahyang, tengok sejadah. Sejadah ni rasanya Iran punya, ke Turki punya, kata. Ya Allah, saudara kita tak apa-apa, tak apa-apa. Jadi tak ada munkasirati qulub. Kita tidak ada maknanya hancur hati kita kerana mengingat Allah. Jadi orang yang hancur hatinya mengingat Allah tu, dia lupa yang lain lah, kecuali Allah jua. Kecuali Allah jua. Ini yang disebut sebagai maqam fana. Maqam fana dalam ilmu tasawuf lah. Maqam yang fana, maknanya dia tak diingat aryan, dia tak diingat makhluk, yang diingatnya adalah khaliq. Tuan-tuan dan puan, kita dulu begitu. Masa kita berzikir dulu, pegang tasbih,
Kita tak liur mata kita, tepat dia nuju sejadah. Sekarang ni ya Allah, tak dan dia dah melipat sejadah. Hei ya Allah, cuba tak rahsia betul tak? Kita tengah nak berzikir kepada Allah, terasa-rasa pula kaki dia macam kaki terangkat-angkat. Rupanya dia nak melipat sejadah. Lerai benar nak tutup kedainya pun, ya tak? Cepat benar nak tutup kedai. Makna cepat benar dia nak tutup majlis dengan Allah ni. Ya tak? Cepat sangat nak tutup majlis dengan Allah. Orang dulu lama atas tikus semayang, ya tak? Dan dia berzikirkan dengan ada kiblat. Tak ada tengok kiri, tak ada tengok kanan. Ini tengok siapa masuk, siapa keluar. Mana ingat Tuhan orang itu? Kenapa? Tengok siapa masuk, tengok siapa keluar. Kau dah noleh belakang, noleh belakang. Subhanallah. Alhamdulillah, noleh belakang. Man mahaunya itu? Tak ada munkasirati qulub, ya tak? Hatinya tak hancur, maknanya bersama Allah. Hatinya tidak ada zauq bersama Allah. Kau dah tengok cicak lagu, tengok cicak lagu. Kau dah tengok lampu, dah sekarang ya. Itulah tak ada tu, itu yang menyebabkan. Sebenarnya law khasha'at qulubuhum, ya, law khasha'at qalbuhu la khasha'at jawarihu. Kalau khusyuklah hati seseorang, nescaya akan tenanglah anggota-anggotanya. Maknanya kalau hati itu khusyuk tuan-tuan dengan Allah, anggota ni tenang, tetap dia tenang. Tapi kalau kejap sana tengok, kejap sini tengok, kan zikir juga, zikir nyebut nama Allah tapi ya. Ada apa benda kan? Itu ni tak tahu, tak beradab dengan Tuhan, tak beradab dengan Tuhan. Ya Allah. Itu belum kira tahlil tu. Tahlil lagi dah berat. Tak tu tengok hidang depan kan. Allah kan. Pull up sana, pull up sini, ya tak? Kena pula serokok dengan surah abor. Lagilah belah sini utusan, belah sini berita hairan kan. Langsung kan. Tak ada lah kan. Dia jenis tak baca utusan, dia tak baca berita hairan kan. Betul ada pula tu. Belah sini. Ini kata 40,000, ini kata 50,000. Kata mana satu tak kan. Sudah la ilaha illallah tak mana. Allah. Kita ya Allah, itulah kita tu kurang beradab dengan Tuhan, ya tak? Ya? Jadi dalam soal persahabatan kita dengan Allah, pergaulan kita dengan Allah itu, kita menjaga adab-adab, ya tak? Jikalau engkau makrifah akan Tuhanmu dengan sebenar-benar makrifah, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat. Tak cari lain dah, ya tak? Tak cari lain dah. Aisyah, ya, bila mana dilepaskan daripada tuduhan zina, maka kata dia Abu Bakar, pergilah jumpa Rasulullah, ucap terima kasih kepada Rasulullah. Kata Aisyah, saya akan berterima kasih kepada Allah, ya tak? Saya akan mengangkat dan merafakkan syukur saya kepada Allah. Begitu maknanya Aisyah tenggelam dalam syukurnya kepada Allah itu, ya? Aisyah tenggelam dalam syukurnya kepada Allah. Orang tak faham. Bila orang tak faham, terutamanya Syiah lah. Syiah bila tak faham, dia anti Aisyah. Dia kata Aisyah tak hormat Rasulullah. Aisyah tak hormat Rasulullah. Tetapi bukan begitu. Tingginya persahabatan dengan Allah Ta'ala itu, maka mengatasi yang lain-lain. Maka apabila Abu Bakar, ayahnya kata, pergilah, maknanya berterima kasih kepada Rasul. Ya, kata Aisyah, saya akan berterima kasih kepada Allah, saya akan bersyukur kepada Allah. Sebab Allah yang melepaskan dia daripada tuduhan zina itu. Allah yang melepaskan dia daripada tuduhan zina melalui surah An-Nur, ya, melalui surah An-Nur. Jadi maknanya kita dalam banyak keadaan memang kadang-kadang terdesak untuk mencari manusia sebagai sahabat. Tapi sebenarnya yang sejatinya Allah, carilah Allah dahulu, ya, carilah Allah dahulu. Jangan cari manusia kulu kaya, bila barulah cari Allah. Hari yang kelima tu baru nyuruh sembahyang hajat. Hari yang ke-6 tu baru dia sembahyang hajat. Hari yang kelima dia nyuruh orang sembahyang hajat. Hari yang ke-6 dia sembahyang hajat. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kabel sana, kabel sini, kabel sana, kabel sini. Jadi dia tak bersahabat dengan Allah. Allah jatuh nombor 5, Allah jatuh nombor 6. Tak? Bila dia terdesak, dia mencari manusia dalam persahabatan.
Tak ada dia mencari Allah. Ya, tak ada dia mencari Allahus Samad. Ya tak? Tak ada dia mencari Allahu Wali. Ya tak? Allah sebagai pelindung, penaung. Ya tak? Allah. Jadi dengan sebab itulah, apa pun kita tu kembali kepada Allah dulu, ya, kena kembali kepada Allah, bermunajat, memohon, kemudian barulah kita kepada manusia. Jangan manusia dulu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, mula Tan Sri, mula Tun, betul Tan Sri, betul Datuk Sri, betul Datuk, Allah sekali baru Tuhan. Itu pun nyuruh orang dulu. Apa itu baru dia sembahyang hajat. Jadi tak kena orang itu dah. Kita tu kena dengan Allah dulu. Lepas itu tak apalah, ikhtiar ke lah. Tak, yang lain-lain tu sebab maknanya ikhtiar itu sebahagian daripada tanggungjawab. Ya. Tapi dengan Allah tu jangan lupa, jangan putus persahabatan kita, jangan diketepikan Allah. Ya. Dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya. Kalau kita ma'rifatullah, Allah lah yang kita bergantung. Yang lain yang kita minta ataupun sebenarnya bergantung kepada Allah. Apalah yang kita minta lebih-lebih pada yang lain, sedangkan dia pun tidak berpunya. Yang punya itu Allah. Semuanya Allah punya, tiada yang kita punya. Kata Iwan ni lah. Semuanya Allah punya, tak ada yang kita punya. Sudah. Ya, jadi kita beria pun. Teman tak risau lah. Kenapa? Teman jumpa Exco kata dapat. Baru ni terserempok dengan MB pun kata dapat. Dapat balok tadi. Ya tak? Jumpa 6 bulan lepas tu ngempo je. Mika ngapa itu dah kenduri dah, kampung semua tahu Mika dapat balok. Apa katanya? Gegaji pun tak pandang katanya ya. Gegaji pun tak pandang ya tak? Itu pasir ya tak? Itu pasir. Pergantungan kepada manusia melampau-lampau ya tak? Jadi langsung tak ada ketuhan ya? Langsung tak ada ketuhan. Sebab itulah kita apa pun dulu Allah ya tak? Apa pun dahulu Allah dulu. Allah nak kita bersahabat tadi lebih awal. Lepas itu kita pun tadbir asbab. Ya, kita tadbir asbab. Sebenarnya seawalnya Allah, sebab Allah itu yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Allah lah yang mentadbir, yudabbir. Perkataan yudabbir itu tadbir. Dabbara, yudabbiru, tadbir. Kalau orang mengaji saraf, ilmu semantik, ya tak? Ilmu saraf dipanggil dabbara, yudabbiru, tadbir. Qaddama, yuqaddimu, taqdim. Qawwama, yuqawwimu, taqwim. Dabbara, yudabbiru, tadbir. Allah yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah yang mengurus tadbir, urusan daripada langit sampai ke bumi. Tiba-tiba kita tak rujuk ke dia. Rujuk Tun sana, Tan Sri sini, Datuk Sri sana, lepas tu lebur. Last minute dapat orang lain. Nyongin ya tak? Jadi kita tu kepada Allah ya. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, maka janganlah kosong siang dan malammu daripada waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya. Ya, disebut sebagai khulwah. Ya, disebut sebagai bersunyi-sunyi, itu disebut dalam bahasa Arab sebagai khulwah. Ataupun kadang-kadang kita sebut uzlah. Ya tak? Kita sebut juga sebagai uzlah, khulwah. Maknanya sibuk macam mana pun, tapi jangan sampai tak ada kita duduk seketika dengan Tuhan. Tak ada nak berzikir, tak ada nak berwirid. Ya tak? Ada sahabat yang Nabi tegur, lepas Assalamualaikum, terus bangun coy, kata ya. Nabi tegur, duduk, kata Nabi. Ya tak? Duduk, duduk, ingatlah Tuhan, zikirlah, pohonlah. Ya, pohonlah daripada Allah. Sebab sifat hamba tu begitu. Ya, sifat hamba tu dia tidak boleh ar-ra'ahu staghna. Dia tak boleh rasa dirinya serba lengkap, cukup, tak perlu sesiapa. Mana boleh orang itu? Itu bukan hamba, itu tuan. Kita ni bukan tuan, kita hamba. Ya, kita bukan kita hamba. Tuan tu Allah. Ya, tuan tu Allah, sayyiduna. Ya tak? Jadi maknanya di situ kita sentiasa memerlukan iftikhar, ya tak? Ya, oleh kerana itu jangan Nabi larang orang lepas sembahyang terus je bangun. Minta lah duduk, kata Nabi, ya tak? Mohonlah daripada Allah. Jadi maknanya jangan sampai langsung tak ada masa kita dengan Allah. Ya.
Dan engkau berlazat-lazat dengan munajatnya. Ini yang kadang kita rasa benda ni kena kembali balik macam orang dulu. Bila berzikir tu sekarang khusyuknya, zauqnya, ya tak? Maknanya tawaduknya. Tidaklah dia zikir tapi lalai. Yang dikatakan zikir tu ingat, tapi dianya ghaflah. Dianya dalam keadaan yang lalai, ya tak? Sebab itu kan disuruh supaya jangan terang sangat, biar gelap sikit, supaya fokus, supaya tumpu, ya tak? Jangan depan cermin, jangan depan orang lalu, jangan ada bunyi bising-bising, ya tak? Jadi ini sebab itu orang yang bersuluk, dia mencari tempat yang sunyi, yang jauh dari orang, jauh dari orang, ya tak? Itu suluk, ya tak? Bukan tengok-tengok manusia, tidak. Jadi proses untuk supaya bersama, terasa bersama dengan Allah. Tak ada apa suara, senyap je, kita pergi ke satu tempat, senyap, tak ada suara apa, tak ada. Maka kita terus mengingat Allah SWT, ya. Oleh kerana itu maka sudah menjadi kewajipan supaya engkau mengetahui adab-adab suhbah, ya tak? Persahabatan dengan Allah SWT. Yang pertama, tundukkanlah kepala di hadapannya. Jangan tengok semayang lewat, nengok kain orang, cat siput ke cat gajah, cat gajah duduk ke gajah terletang ke. Ada, jangan tengok semayang nengok telekung orang, rasanya telekung Brunei ni ke Bandung ke, ya tak? Jangan ngelewak apa itu, ya tak? Mata tu hendaklah, ya, ditundukkan bila di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ialah kalau manusia tara-tara kita menghadap tuanku pun tengoklah macam mana, ya tak? Itu baru tuanku, ya tak? Apatah lagi Allah Taala, ya tak? Merendahkan pandangan di hadapannya, jangan meliarkan, tengok kiri, tengok kanan, tapi berzikir, tapi sembahyang, ya tak? Kejap kiri, kejap kanan, menumpukan perhatian ni hati ni, ya, menumpukan hati pada apa yang kita baca, apa yang kita minta, ya tak? Apa yang kita pohon. Ini yang kadang-kadang ada beza antara berdoa dengan baca doa. Kehendak sebenarnya berdoa, bukan baca doa. Baca. Baca lain, ya tak? Berdoa lain, baca doa lain. Baca doa ni kadang-kadang tak apa-apa, kita tak tahu apa. Allahumma ahina bihayatil ulama, amin. Wa abitna bimauti syuhada, amin. Ya tak? Atau apa? Tidak tahu, awak amin je. Jadi tak ada perhatian lah tu. Ahyina bihayatil ulama, hidupkan kami dengan kehidupan para ulama. Kehidupan ulama ni ngapenya, ngajinya, kitabnya, catitnya, dobitnya, ya tak? Muzakarahnya, itu kehidupan ulama, ya tak? Itu kehidupan ulama, ya tak? Bukan ya tak? Bukan mana tu dengar orang ngaji, bukan gemika ngaji tak, teman dengar orang je ngaji, ya tak? Dengar orang ngaji, bukan gemika ngaji sekali tak, teman dengar orang je ngaji, teman tak ngaji. Jadi maknanya di situ ulama dia bukan begitu. Ulama tu ada hafalannya dah, ada hafalan. Jadi wa amitna bimauti syuhada. Ya dah, matikanlah aku ya Allah dengan kematian para syuhada. Apa? Ya dah, syahid apa? Syahid, syahid ke syahid. Ya dah. Nak jadi syuhada kena jihad. Jihad pula kalau dalam konteks kita di Malaysia, bi amwalihim wa anfusihim, ya tak? Dengan harta misalnya, dengan masa, dengan tenaga, dengan fikiran, dengan pengalaman, jihad kita di Malaysia. Barulah maknanya kita itu dapat pahala syuhada. Tak ada pun, ya tak? Tak terlibat pun, ngelok je, moh tu dah lah. Moh tu dah, tak ada lah tu, tak ada lah tu, ya tak? Kalaupun dia minta supaya libatkan, ni yang teman tak ada ni, ni yang teman tak ada ni, silap ni teman pergi, udah teman kena kita ni tu. Padahal kan kata nak mati macam mati syuhada, wa amitna bi mauti syuhada. Jadi bila ada peluang untuk dapat berperanan untuk fi sabilillah, jangan kita mengelak.
Sebab itulah nak bukti kita di hadapan Allah. Arwahnya Profesor Zulkifli Mahmud, ya tak? Sebelah ni je rumah dia. Sebelah ni je rumah. Ya, apa pesanan dia dalam amanat dia? Dia kata apabila kita terpilih, janganlah kita kata apa boleh buat, saya sebenarnya tak ada, ya tak? Tapi dah saya dipilih orang. Dia kata jangan cakap begitu. Apabila anda dipilih, maka hendaklah anda berkata, ini peluang bagiku untuk kubuktikan, ya, kepada Allah yang aku ini telah terlibat untuk memperkukuhkan agamanya, untuk memperjuangkan agamanya, dan aku akan cuba lakukan. Begitu semangat dia, ya tak? Begitu semangat Profesor Zul pesan pada kita. Jadi maknanya kalau kita tiba-tiba mendapat suatu peranan, macam Saidina Ali kan, dia dapat peranan, dia senyum. Peranan pula bukan kecil-kecil peranan, kan? Tidur tempat Nabi. Kalau kita, ya Rasulullah, cecara orang lain. Kenapa? Saya muda lagi Rasulullah, mana ada kahwin lagi kira. Kan? Tak ada, dia senyum, dia terima, tak? Dia gembira sebab dia memainkan watak penting. Bahkan begitu juga Abu Bakar, ya. Begitu bila terpilih untuk menemani Rasulullah, dia cukup gembira. As-suhbatan ya Rasulullah, as-suhbatan ya Rasulullah. Itu adakah? Sebab Nabi sampai ke rumah dia waktu tengah hari, tak pernah dibuat Nabi datang rumah dia tengah hari. Esok malam tu nak hijrah, Nabi datang rumah dia tengah hari. Waktu tengah hari Nabi tak pernah datang rumah orang. Nabi datang rumah Abu Bakar. Maka Abu Bakar soalannya satu je. As-suhbatan ya Rasulullah, apakah engkau perlukan teman ya Rasulullah? Naam, suhbatan ya Abu Bakar. Ya bahwa Abu Bakar, aku perlukan teman. Jadi malam tu, ya tak? Sudah ada, dia telah menyiapkan 2 ekor kenderaan kuda untuk maknanya kita kata perjalanan itu. Jadi maknanya kita lihat bahawa mereka itu gembira bersama mendapat tempat untuk memainkan peranan penting, ya tak? Untuk berbakti kepada Allah, ya. Jadi menumpu perhatian ni maknanya tahu apa benda yang kita sebut depan Tuhan, ya. Mendiamkan segala anggota badan. Orang Arab selalu tanya pada saya, kenapa dia kata orang Malaysia ni dia gemuk? Kadang-kadang ada opini kan. Kadang-kadang ni kita tu opini tu biasanya kan, bila kita lepas-lepas semayang kan, lepas semayang tu kan kita gemuk gitu. Kadang-kadang ngaji Quran lagi satu yang paling ditanya ngaji Quran. Kita kalau ngaji Quran gemuk itu kan, gemuk itu kan. Jadi kenapa pula dia ada kopi tu, kami tak ada kopi tu, kata tu. Tak kalau saya kata ngapa kopi tu, kami gemuk dari kecil dah diorientasi, daripada kecil dah ditarbiah kopi tu. Asal ngaji Quran je kopi tu. Kopi tu ya. Dia pun tak ada. Dia pun tak ada kopi tu ya. Jadi kita terbawa-bawa gambarnya ada lepesin ngomong kita ya. Tapi saya rasa kita boleh kontrol. Saya tengok Ustaz Ma'in pun tak ada kopi tu. Ustaz Ma'in tegak, tenang. Ya, zikirnya cermat. Ya, zikirnya cermat, tapi dia tenang. Kadang-kadang kita kopi tu kan. Pesin tu. Pesin tu kan. Kalau ada opini pula kan, ada opini pula kan. Tahu, dapat tak tahu. Dapat tak tahu. Jadi kalau ikut sini dia kata hendaklah kita mendiamkan anggota badan. Bila kita menyebut nama Allah, berzikir kepadanya dengan subhanallah. Subhanallah. Kalau kata tengok Ustaz Ismail, apa hujahnya dia buat 3 tu? Sebab dia kata innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan dia suka yang ganjil. Jadi dia sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan? Jadi itu cara Ustaz Ismail zikir ya. Dan kalau dengar dia baca Quran ya tak? Allahu akbar. Sehingganya saya terdetik dalam hati subuh tadi. Saya kata Ustaz Ma'in punya, kebetulan pasang radio IKIM subuh tu, dengar baca tu, macam nak bunyi Ustaz Ma'in. Maka terdetik dalam hati, bacaan Ustaz Ma'in ni, tartil Ustaz Ma'in ni perlu dirakamkan. Ya, perlu dirakamkan. Dan kemudian maknanya kita miliki. Ya, terasa, bila dia baca tu terasa. Ya, lain bila dia baca tu terasa. Kadang-kadang dia baca amma yatasaalun je. Tapi berkali-kali lah dia baca amma yatasaalun, tapi terasa ya.
Sebab baca daripada hati, bukan baca semata-mata makhraj, ya, bukan semata-mata makhraj, ya. Jadi begitulah, daripada hati akan sampai ke hati, ya tak? Kharaja minal qalb wasala ilal qalb, ya, apa yang keluar daripada hati akan sampai ke hati, ya tak? Jadi diamkanlah segala anggota badan. Yang kelima, bersegera mengikut perintahnya, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kamu bila kamu dipanggil untuk mengerjakan sembahyang, bersegeralah kamu. Ini juga adab kita dengan Allah. Yelah, kalau kita bersahabat dengan sahabat, kamu ni aku panggil jenuh, pesennya, kan? Itu sesama kita. Ini Allah panggil, ya Allah, ya tak? Mana ni? Ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Kita pun ambil perhatian, nyahut, labbaik, ya tak? Labbaik ya Allah, labbaik Allahumma, ya tak? Aku sahut ya Allah. Itu makna labbaik kan? Itu makna labbaik kan? Kalau ibu kita panggil labbaiki ya ummi, gitu. Orang Arab dalam kelas Rabi itu, tuan-tuan, masa saya di Syria, bila ustaz panggil labbaika ya ustaz, katanya. Ya tak? Labbaika wa sa'daik, ya tak? Jadi begitulah, ya, maknanya kita segera menyahut. Bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, kita pun menoleh pasal kita dipanggil. Apa halnya? Ya, apa halnya? Dia kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kamu mengatasi suara Nabi. Apabila hadis Nabi dibacakan, kita jangan bercakap. Apa? Kita menenggelamkan hadis Nabi. Kita kan kadang kalau waktu berita, ya, ada orang bercakap, mulalah cediap. Waktu berita, hadis Nabi itu kan kadang tak berapa kali dah dibaca. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Tapi haram kita hafal. Haram, kadang-kadang ambil perhatian pun tidak. Ya tak? Sebab itu kan hearing lain, listening lain kan. Ya, hearing kadang-kadang dengar tapi tak ngambil, tak ada petia, ya, tak ada ngambil perhatian. Orang kampung kata tak ada petia. Tidak petia, ya tak? Tak ada perhati, ya tak? Tak ada perhati. Dengar-dengar tapi tak perhati, ya. Tak ada petia, ya. Jadi maknanya di situ Allah tenggelam suara Nabi, ya. Tenggelam hadis Nabi dengan labu-labu ni tadi. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Bahkan kita, ya, lepas habis sembahyang, tiba-tiba jemaah tabligh baca hadis, duduk, jangan nyombong. Tak? Kalau kita kasihkan Nabi, ria-ria je selawat ke Nabi. Bila orang baca hadisnya, kita pun cabut. Tak? Kita cinta Nabi, ya Nabi salam, rianya, ya. Bila hadis Nabi dibacakan, budak-budak sahabat-sahabat tabligh baca, kita pun join. Ni maknanya cabut lah. Tak? Mana boleh? Mana boleh bila sahabat kita bercakap, kita join? Mana boleh? Kita akan ambil perhatian, ya tak? Bersegera mengikut perintahnya, bersegera menjauhi larangannya. Allah, intahaina ya Rabbana, intahaina ya Rabbana. Kami berhentilah ya Tuhan. Udahlah tu, kami berhentilah. Bila dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam tu, ya tak? Di ujungnya fajtanibu, jauhilah akan dia arak, judi, berhala, tenung nasib ni. Fajtan min rijsun min amali syaitan fajtanibu, jauhilah akan dia. Fahal antum muntahun, bila kegamanya kamu nak berhenti. Dalam ayat tu kan, fahal antum muntahun, bila agaknya kamu nak berhenti daripada arak, daripada judi. Apa berhenti? Beli pula. Beli, bukan beli botol pula tu, beli syarikat langsung. San Miguel, apa nama syarikat di Filipina, ya? Ya Allah, macam mana? Sebab itu tak heran, tuan-tuan, kalau kawan kita yang bekerja dulu, ada dulu kawan kita bekerja di Carlsberg, Shah Alam, kan, dirasmikan oleh Haji bin Haji yang meresmikannya. Ustaz, dalamnya ada surau. Ya Allah, dalamnya ada surau. Hilang arah, dalamnya ada surau. Ya Allah, tuan-tuan, sama lah kita pergi ke pub, sama lah kita pergi disco, dalamnya ada surau, ya tak? Dalamnya ada surau, ya tak? Ya, sampai kita tahap itu, ya tak? Macam mana fikirnya, tak? Macam mana fikir?
Jadi demo tadi bila dikatakan arak, judi, berhala, tenung nasib itu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ya. Kemudian di hujungnya fahal antum muntahun, adakah tidak kamu nak berhenti? Lalu mereka berkata intahaina ya rabbana, intahaina ya rabbana. Lalu mereka balik ke rumah, mereka pecahkan tempayan-tempayan arak demo. Demo minum pakai tempayan, bukan botol. Drunken punya, ya tak? Semua drunken punya, ya tak? Itu dia, ya tak? Yang ketujuh, tidak menyangkal perbuatannya, tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya. Macam mana pula teman kena sampai 3-4 beradik kenanya? Macam mana dah tinggi lemah jantung gaut. Awak ni yang renik kecil ni kena, tak patut kena rasa. Orang lain tu tak kena, badan sedap gitu. Awak berdisangkalnya takdir Allah, ya tak? Berdisangkalnya takdir Allah. Kebun teman je lah pun, kebun belah kanan tak kena, kebun belah kiri tak kena, ribut tu datang. Ya tak? Ribut tu datang, dia kena pokok doyan dia 4 batang kena siat, ya tak? Kena siat, lepas tu kena kepok, ya. Siat-siat kepok, siat-siat kepok, ya. Siat dari bawah, kepok atas. Bukan kepok. Kepok. Kepok, ya tak? Jangan, angin ngepok pokok doyan ni, jangan main tuan-tuan. Ada dia datang dari bawah, sok. Pak. Cop. Ya tak? Bukan chicken chop, tak. Doyan chop, ya tak? Jangan main, ya tak? Kerja Tuhan tu, tu dah lah dia ngeluh. Ngapa kebun awak pula tu? Kebun orang belah kanan ni tak, kebun orang belah kiri tak. Mendesakannya perbuatan Tuhan, ya tak? Ini semua orang yang tidak beradab, ya, dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena jaga, jangan buat begitu, jangan menyangkal perbuatan Allah tidak, ya, di mana kita tidak puas hati dengan takdir Allah. Kita berhenti dekat nombor 7 tu.